Tafsir fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat-ayat 28 hingga ayat 29. Setelah memberi penerangan yang jelas tentang kesan-kesan kekafiran dan penyelewengan di seluruh bumi ini, ayat-ayat berikut mengecam manusia kerana kekafiran mereka terhadap Allah yang menghidup, memati, mencipta, memberi rezeki, mentadbir dan Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu menjadi kafir terhadap Allah, sedangkan kamu dahulunya mati, lalu Dia hidupkan kamu. Kemudian Dia matikan kamu, kemudian Dia hidupkan kamu kembali. Kemudian seluruh kamu dikembalikan kepadanya. Ayat 28. Dialah yang mencipta untuk kamu segala apa yang ada di bumi, kemudian Dia menuju ke langit, lalu menciptakan 7 langit, dan Dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 29. Dari mana datangnya hayat? Kekafiran terhadap Allah telah berdepan dengan berbagai-bagai dalil dan menerima berbagai-bagai nikmat itu adalah satu kekafiran yang amat buruk dan keji, iaitu kekafiran yang tidak mempunyai sebarang alasan dan sandaran. Al-Quran menghadapi manusia dengan dalil-dalil yang pasti diakui dan diterima. Al-Quran membuktikan kepada mereka dengan kisah perjalanan hidup mereka dan peringkat-peringkat perkembangan kewujudan mereka, iaitu dahulunya mereka mati, kemudian Allah menghidupkan mereka. Dahulu mereka berada dalam keadaan mati, kemudian Allah memindahkan mereka dari keadaan mati kepada keadaan hidup. Tidak ada jalan bagi manusia melarikan diri dari hakikat ini, iaitu hakikat yang tidak dapat ditafsir melainkan dengan adanya kudrat Allah yang Maha Pencipta. Mereka adalah makhluk-makhluk yang hidup kerana di dalam diri mereka ada hayat. Tetapi siapakah yang menciptakan hayat itu untuk mereka? Siapakah yang mencipta gejala yang baru itu, iaitu gejala hayat yang melebihi makhluk-makhluk beku yang mati yang ada di bumi ini? Tabiat hayat merupakan satu perkara yang berlainan dari tabiat mati yang ada pada makhluk-makhluk beku yang tidak bernyawa. Dari manakah datangnya hayat ini? Tidak ada gunanya melarikan diri dari pertanyaan ini, iaitu pertanyaan yang tetap menggesa akal dan hati supaya menjawabnya. Begitu juga tidak ada jalan lain untuk mentafsir kedatangannya dengan alasan yang lain dari kudrat Allah, iaitu kudrat yang mempunyai sifat-sifat yang berlainan dari sifat-sifat makhluk.
Dari manakah datangnya ayat yang mempunyai corak perjalanan yang berlainan dari kejadian-kejadian beku yang tidak bernyawa ini? Ia datang dari sisi Allah. Inilah jawapan dekat. Jika tidak, maka hendaklah orang yang tidak mahu menerima jawapan ini menerangkan manakah jawapannya. Inilah hakikat yang dihadapkan oleh ayat yang berikut ini kepada manusia. Bagaimana kamu kafir terhadap Allah, sedangkan kamu dahulunya mati, lalu Dia hidupkan kamu. Ya, ini dahulunya kamu sekalian mati belaka sama dengan makhluk-makhluk beku yang tidak bernyawa yang ada di sekeliling kamu di bumi ini. Lalu Allah ciptakan hayat itu dalam dirimu. Lalu Dia hidupkan kamu. Bagaimana kamu tergamak tidak percaya kepada Allah yang telah memberi hayat kepada kamu, kemudian yang matikan kamu. Barangkali tidak ada apa-apa bantahan dan sangkalan terhadap hakikat ini, kerana hakikat ini dihadapi oleh setiap makhluk yang hidup pada setiap saat. Hakikat ini telah memaksakan dirinya ke atas seluruh manusia tanpa menerima sebarang bantahan dan sangkalan. Kemudian Dia hidupkan kamu kembali. Inilah hakikat yang dibantah dan dipertikaikan mereka sebagaimana ia disangkal dan dipertikaikan sekarang oleh setengah-setengah orang yang buta mata hati mereka dan terbalik kepada jahiliah purba berkurun-kurun sebelum ini. Sebenarnya hakikat ini tidaklah seharusnya menimbulkan apa-apa keganjilan dan pendustaan dari mereka apabila mereka memikirkan kekuasaan Allah yang telah mencipta hidup mereka yang pertama. Kemudian seluruh kamu dikembalikan kepadanya, ayat 28. Ya, ini bagaimana Allah mula-mula menciptakan kamu, maka lambat laun kamu akan kembali kepadanya. Juga sebagaimana Allah telah ciptakan kamu, maka seluruh kamu akhirnya akan dikumpulkan kembali kepadanya. Bagaimana kamu muncul dengan iradat Allah dari alam maut kepada alam hayat, maka begitulah juga kamu akan dikembalikan kepadanya untuk menerima hukuman dan keputusannya terhadap amalan-amalan kamu. Demikianlah dalam satu ayat yang pendek dibukakan semua sejarah hidup manusia, kemudian ditutup. Kemudian ditayangkan dalam sekelip mata gambaran umat manusia yang berkumpul dalam genggaman kudrat Allah. Mula-mula Allah membangkitkan mereka bagi pertama kalinya dari kebekuan maut. Kemudian mematikan mereka dengan tangan maut di dunia. Dan kemudian Dia menghimpunkan mereka sekali lagi dan mengembalikan mereka kepadanya di alam akhirat sebagaimana Dia ciptakan mereka di dunia. Dalam tayangan yang pantas ini terlukislah gambaran kudrat Allah yang Maha Kuasa yang menyampaikan sarana-sarana yang mendalam di dalam hati. Kemudian diiringkan pula satu lagi tayangan sepintas untuk menyempurnakan tayangan sepintas yang pertama. Dialah yang telah menciptakan untuk kamu segala apa yang ada di bumi. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu menciptakan 7 langit, dan Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Konsep istiwa dan taswiyah. Di sinilah para mufassirin dan ahli-ahli ilmu kalam membicarakan dengan panjang lebar tentang penciptaan langit dan bumi, tentang manakah di antara keduanya yang dahulu dan kemudian diciptakan. Mereka juga mencarakan tentang makna istiwa dan makna taswiyah. Mereka lupa bahawa konsep dahulu dan kemudian itu adalah dua istilah yang tidak ada ertinya jika dihubungkan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga mereka lupa bahawa konsep istiwa dan taswiyah merupakan dua istilah bahasa untuk mendekatkan kepada fahaman manusia yang terbatas tentang gambaran Khalik
yang tidak terbatas, tidak lebih dari itu. Perdebatan secara ilmu kalam yang berlaku di antara para ulama di sekitar pengungkapan Al-Quran yang seperti ini merupakan salah satu penyakit dari penyakit falsafah Greek dan perbahasan Luhutiyah, yaitu ketuhanan kaum Yahudi dan kaum Nasara ketika ia bertembung dengan akhliyah Arab yang bersih dan akhliyah Islam yang jelas. Pada hari ini, tidak seharusnya kita terkena penyakit ini sehingga kita sanggup merosakkan keindahan akidah dan keindahan Al-Quran dengan perbahasan-perbahasan dan persoalan-persoalan ilmu kalam. Oleh itu, marilah kita terus sahaja membicarakan hakikat-hakikat yang menarik di sebalik pengungkapan ini, iaitu hakikat seluruh yang ada di bumi ini adalah diciptakan Allah untuk faedah manusia. Dan makna hakikat ini yang menunjukkan matlamat kewujudan manusia, peranan agung mereka di bumi, nilai mereka dalam neraca Allah, dan makna di sebalik semuanya ini, yang menjelaskan nilai manusia dalam pemikiran Islam dan di dalam sistem masyarakat Islam. Dialah yang telah menciptakan untuk kamu segala apa yang ada di bumi. Nikmat menjadi khalifah di bumi. Kata-kata untuk kamu mempunyai makna dan sarana-sarana yang amat mendalam. Ia merupakan satu kenyataan yang tegas bahawa Allah menciptakan makhluk insan untuk satu tujuan yang amat besar, iaitu Allah jadikan insan untuk menjadi khalifah di bumi yang dapat memiliki segala apa yang ada padanya serta bertindak aktif di sana. Dialah makhluk tertinggi dalam kerajaan bumi yang amat luas ini, dan dialah tuan yang pertama di bumi pesaka yang sayup sarjana ini. Jadi peranan yang dimainkan oleh insan di bumi dan di dalam peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan di bumi ialah peranan utama, iaitu dialah tuan bumi dan tuan alat yang wujud di bumi. Oleh itu, insan bukannya hamba kepada alat sebagaimana kedudukan di alam kebendaan pada hari ini. Dan dia juga bukan pak turut perkembangan dan kemajuan yang diwujudkan oleh alat dalam bidang hubungan sesama manusia. Dan kedudukan mereka sebagaimana yang didakwa oleh pejuang-pejuang materialisme, iaitu faham keberadaan yang buta mata hati, memandang rendah kepada peranan dan taraf manusia, dan menjadikan manusia selaku pak turut alat-alat yang pekak, sedangkan manusia adalah tuan yang mulia. Setiap nilai dari nilai-nilai kebendaan tidak seharusnya mengatasi nilai manusia dan tidak seharusnya menghina atau menunduk atau menguasai manusia. Setiap matlamat yang mengandungi unsur yang memperkecilkan nilai manusia, walaupun sebesar mana ia dapat melahirkan kelebihan-kelebihan kebendaan, adalah suatu matlamat yang bertentangan dengan matlamat kewujudan manusia. Kehormatan manusia pastilah mengambil tempat yang pertama. Ketinggian dan kelebihan manusia pastilah diletakkan pada tempat yang pertama. Selepas itu barulah datang nilai-nilai kebendaan selaku nilai pengiring yang tunduk kepada nilai manusia. Nikmat Allah terhadap manusia yang dibangkitkan di dalam ayat ini bukannya semata-mata penggunaan segala isi bumi kepada mereka. Malah di samping nikmat itu ialah nikmat ketuanan menguasai segala isi bumi dan pengeruniaan nilai yang lebih tinggi dari segala nilai-nilai kebendaan yang dikandung bumi, iaitu nikmat perlantikan menjadi khalifah dan nikmat mendapat penghormatan menjadi khalifah yang mengatasi nikmat pemilikan dan pengambilan faedah yang besar dari isi bumi. Kemudian dia menuju ke langit lalu menciptakan 7 langit.
Di sini bukannya ruang untuk berbicara dengan panjang lebar tentang makna istiwa, kecuali sekadar menyatakan bahawa istiwa itu merupakan lambang kekuasaan Allah dan menggambarkan maksud ilahi hendak mengadakan dan menciptakan langit. Begitu juga di sini bukannya ruang untuk berbicara dengan panjang lebar tentang makna 7 langit yang dimaksud dengan ayat ini, juga tentang rupa bentuknya, ukuran besar kecilnya, tinggi rendah atau dimensi-dimensinya. Kerana di sini cukup dengan maksud umum ayat ini sahaja, iaitu Allah menciptakan alam buana dengan langit dan buminya untuk ditayang bagi maksud mengecam sikap orang-orang yang kafir terhadap Allah yang telah mencipta dan menguasai alam ini dan menjadikan segala isi bumi untuk mereka dan mengaturkan urusan langit-langit dengan cara yang membolehkan semua makhluk yang bernyawa hidup rehat di bumi ini. Dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 29. Yang ini Allah mengetahui segala sesuatu kerana dialah yang menciptakan segala sesuatu dan mentadbirkan segala sesuatu. Liputan ilmu Allah yang menyeluruh di sini samalah dengan liputan tadbir Allah yang menyeluruh. Ia merupakan salah satu pendorong ke arah beriman pada Allah pencipta yang Maha Esa, ke arah bertawajuh dengan ibadat kepada Allah pentadbir yang Maha Tunggal, dan ke arah menumpukan seluruh ibadat kepada Allah pengunia rezeki dan nikmat kerana mensyukuri budi baiknya. Demikianlah berakhirnya pusingan yang pertama surah ini, dan seluruh perbicaraannya ditekankan pada persoalan keimanan dan dakwah ke arah memilih angkatan para mukminin yang bertakwa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.